Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua adik-adik pelajar? InsyaAllah hari ini Ustaz akan mengajar topik ataupun bidang seterusnya, iaitu bidang hadis. Okey, dalam bidang hadis, untuk adik-adik, kamu perlu pelajari tentang maksud hadis itu sebagai sumber hukum. InsyaAllah dalam topik ini hadis sebagai sumber hukum, di mana dalam topik ini Ustaz akan menjelaskan apa yang terkandung yang berkaitan dengan hadis ini. Kenapa hadis itu dijadikan sumber hukum? Baik, kita lihat yang pertama. Okey. Dalam Islam terdapat 4 sumber hukum. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijma'. Dan yang keempat, qiyas. Okey, jadi dalam 4 sumber hukum ini, hadis merupakan sumber hukum yang kedua. Ingat tu. Seterusnya kita lihat kepada maksud hadis. Maksud hadis daripada bahasa, iaitu kata-kata atau baharu. Kata-kata atau baharu. Dari segi istilah pula, ialah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada percakapan, perbuatan, pengakuan dan juga sifat. Jadi itu adalah maksud hadis. Seterusnya kita lihat beberapa kitab hadis. Yang pertama, Sahih Bukhari. Kedua, Sahih Muslim. Ketiga, Sunan Abu Daud. Keempat, Jami' At-Tirmizi. Kelima, Muwatta' Malik. Keenam, Sunan An-Nasa'i. Ketujuh, Sunan Ibnu Majah. Kelapan, Musnad Ahmad. Dan kesembilan, Sunan Ad-Darimi. Seterusnya kita lihat kepada komponen hadis. Yang pertama iaitu sanad. Sanad bermaksud dari segi bahasa sandaran. Dari segi istilah pula, rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu matan hadis. Yang kedua kita lihat matan. Apa yang dimaksudkan matan? Matan bermaksud dari segi bahasa sesuatu yang jelas dan zahir. Dari segi istilah pula, teks hadis yang terdapat selepas berakhirnya sanad. Okey. Kita dah nampak apa beza sanad dan matan. Seterusnya kita lihat kepada peranan hadis sebagai sumber hukum. Okey. Yang pertama, menguatkan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, seperti contoh kewajipan berpuasa, di mana terdapat hadis yang menguatkan isi kandungan Al-Quran. Dalam Al-Quran ada menyebutkan tentang kewajipan berpuasa. Jadi bagaimana menjadi penguat hukum? Maka dalam hadis ini, seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kamu kerana melihat, yakni anak bulan Ramadan, dan berbukalah, yakni berhari raya kamu kerana melihat anak bulan Syawal. Jadi yang pertama iaitu menguatkan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, memperincikan isi kandungan Al-Quran. Seperti contoh cara melaksanakan solat. Dalam Al-Quran ada sebut tentang kewajipan solat. Jadi macam mana solat? Jadi dalam hadis ini menerangkan cara melaksanakan solat. Seperti contoh, Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Dalam hadis ini menerangkan kalau nak solat, ikut cara Rasulullah solat. Sebab apa? Dalam hadis ada sebut, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat, merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga,
menjelaskan hukum yang tiada dalam Al-Quran seperti pengharaman emas dan sutera kepada lelaki. Contoh hukum emas dan sutera adalah haram bagi lelaki kalau pakai pakai yang ada sutera ataupun barang-barang emas. Jadi kenapa jadi haram? Sebab dalam hadis ada terangkan berkaitan dengan hukum tersebut. Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami 7 perkara dan melarang kami daripada 7 perkara. Baginda melarang kami daripada memakai cincin emas dan sutera. Jadi ini adalah penjelasan hukum ya yang tak ada dalam Al-Quran, sebab Al-Quran tidak sebut tentang hukum haram ini memakai emas dan sutera oleh lelaki. Baik, seterusnya kita lihat dari segi pengelasan hadis ya. Jadi dari segi maksud terdapat pengelasan hadis, iaitu yang pertama percakapan, kedua perbuatan, ketiga pengakuan ataupun persetujuan, dan yang keempat sifat. Jadi apa yang dikata percakapan daripada Rasulullah, yang disandarkan oleh Rasulullah, sesuatu yang diucapkan oleh Nabi SAW. Itu percakapan, sesuatu yang diucapkan oleh Nabi ya. Seperti contoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, malu itu satu cabang daripada iman. Okey, itu contoh dia. Okey, yang kedua perbuatan, sesuatu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Seperti contoh Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW beristinja dengan air. Itu salah satu perbuatan yang dilakukan ataupun yang dilakukan oleh Nabi SAW. Itu adalah perbuatan. Seterusnya pengakuan ataupun persetujuan. Diam Nabi SAW terhadap sesuatu perbuatan atau percakapan sahabat tanpa melarangnya. Seperti contoh, Nabi SAW diam ketika Sayyidatina Aisyah bermain anak patung. Jadi dekat situ bahawa Nabi diam. Itu adalah salah satu pengakuan ataupun persetujuan yang menyatakan bila Nabi diam, maksudnya baginda tidak berkata haram di situ. Jadi baginda diam. Okey. Seterusnya sifat. Perkhabaran tentang sifat kejadian dan sifat kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu daripada anak gadis sunti di biliknya. Jadi di situ hadis ada menerangkan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pemalu ya. Sifat Nabi pemalu. Jadi di situ adalah salah satu sifat yang menjadikan sandaran ataupun sandaran kepada Nabi itu menjadikan hadis ya. Seterusnya kita lihat perbandingan antara Al-Quran, hadis kursi dan hadis nabawi. Baik, Al-Quran yang pertama makna dan lafaz daripada Allah Subhanahu Taala. Manakala hadis kursi makna daripada Allah dan lafaz daripada Rasulullah. Hadis nabawi makna dan lafaz daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Al-Quran mendapat pahala bagi setiap huruf yang dibaca. Manakala hadis kursi dan hadis nabawi mendapat pahala kerana mempelajari dan beramal dengannya. Yang ketiga, Al-Quran sahih tanpa keraguan. Hadis kursi dan hadis nabawi terbahagi kepada sahih, hasan, dhaif atau maudhu'. Yang keempat, wajib berwuduk apabila memegang dan membawanya kalau Al-Quran. Tapi bagi hadis kursi dan hadis nabawi tidak wajib berwuduk apabila memegang dan membawanya. Jadi di sini kita lihat bahawa itu adalah perbandingan antara Al-Quran, hadis kursi dan hadis nabawi. Jadi saya rasa itu saja yang berkaitan dengan hadis. Itu sebab kenapa kita kena faham konsep hadis ini sebagai sumber
hukum. Jadi itu saja kelas Ustaz pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.